Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Abdullah, nombor matrik 047146. Hari ini saya akan membicarakan tentang sumbangan dakwah Haji Yahya Junid, atau lebih dikenali sebagai Pak Ya, di dalam dunia dakwah tanah air. Kita pergi kepada biodatanya dahulu, biodata ringkasnya. Haji Yahya Junid ataupun yang lebih dikenali sebagai Pak Ya merupakan anak jati Kedah yang lahir di kampung Selengkoh di Yam pada 3 Oktober 1911. Beliau mula belajar di Pondok Titi Gajah. Selepas itu di Pondok Haji Roni Tandok dan Pondok di Gajah Mati, Kedah. Kemudian beliau berguru dengan Syekh Hussein Nasir di Pokok Sena. Kemudian belajar di Masjid Muhammadi dan belajar dengan Tok Kenali di Mekah pada 1936. Sebelum merdeka, beliau memegang jawatan Ahli Majlis Agama Islam Kedah MAIK. Kemudian pada 1974, beliau menjadi Ahli Jawatan Kuasa Zakat Negeri Kedah dan Ahli Majlis Fatwa Agama Islam Kedah. Sumbangan dakwah Pak Ya melalui sumbangannya dapat dilihat melalui bidang pendidikan, bidang dakwah tanah air dan bidang politik. Tinggalan pondok beliau yang diuruskan oleh beliau, iaitu dapat dilihat pada hari ini, pondok bernama Pondok Madrasah Al-Taufiqiyah Al-Khairiyah di Kedah, atau lebih dikenali sebagai Pondok Pak Ya. Kemudian kita pergi kepada sumbangan pendidikan. Kebanyakan para ulama Melayu menggunakan sistem pendidikan pondok dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Melayu. Ramai ulama yang menubuhkan pondok bermula abad 18 dan abad 19 lagi. Setelah pulang Pak Ya, selepas pulang daripada pengajiannya di Mekah pada tahun 1939, Pak Ya mula mengajar di pondok Tuan Haji Abdul Majid di Gua Cempedak. Atas persetujuan penduduk kampung, beliau dilantik sebagai pengurus kepada Pondok Padang Lumat yang dahulunya diasaskan oleh Tuan Hussein Kedah setelah Tuan Hussein Kedah ke Pokok Sena untuk menguruskan hal-hal dakwah di sana. Maka pondok ini ditinggalkan oleh beliau dan dibiarkan selama dalam 1 hingga 2 tahun tanpa diuruskan. Pak Ya datang dan mengurus dan dilantik sebagai pengurus di situ. Setelah beliau mengurus pondok tersebut, peningkatan pelajar ataupun kemasukan pelajar di pondok tersebut semakin meningkat. Beliau menamakan pondok tersebut sebagai Madrasah Taufiqiyah. Selain itu, di medan masyarakat pula, setiap ilmu yang disampaikannya itu di medan-medan dakwah seperti kuliah agama dan sebagainya, beliau menyampaikan atau menyelitkan tentang kekejaman penjajah dan kolonial di dunia Islam, terutamanya di bumi Palestin, yang mana kalau kita lihat, ia membangkitkan lagi semangat kesedaran dan semangat kemerdekaan kepada masyarakat Melayu pada waktu itu, di mana pada waktu itu tanah Melayu dijajah oleh British, dan Pak Ya membangkitkan semangat mereka untuk berjihad menentang penjajah. Selain itu, turut diberi perhatian Pak Ya adalah menumpukan semangat nasionalisme serta memberi langkah dan cara bagi mempertingkatkan ekonomi masyarakat Melayu, yang mana terpaksa bersaing dengan masyarakat Cina setelah imigran Cina datang ke tanah Melayu.
Ya, ini menjadi topik hangat yang dibualkan oleh Pak Ya dalam menentang perkara-perkara ini. Selain itu, dalam bidang politik pula, perjuangan Pak Ya adalah lebih terarah dalam bidang politik kerana pada eranya penguasaan penjajah di tanah Melayu semakin melampau. Kewajipan bagi para ulama seperti Pak Ya dalam kancah politik kerana ingin mengubah pentadbiran British kepada pentadbiran sendiri bagi ulama, dan para ulama status agama Islam perlu dikekalkan dalam negara ini walaupun setelah merdeka, terutamanya dimasukkan di dalam perlembagaan negara, yang mana kalau kita lihat pada hari ini para ulama ini telah berjaya mengekalkan status agama Islam sebagai agama rasmi di dalam negara Malaysia. Pengaruh gerakan Islah yang diasaskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syed Muhammad Rashid Ar-Ridha telah memberi pengalaman baru kepada penutup Melayu di Mekah untuk menentang penjajah. Selain itu, kebangkitan Ikhwanul Muslimin di Mesir juga telah membangkitkan lagi semangat jihad untuk menentang penjajah di tanah Melayu. Sumbangan Pak Ya adalah terlibat sama dalam penubuhan Parti Perjuangan Hak-Hak Melayu dan Kemerdekaan di tanah Melayu. Oleh itu, Pak Ya dan rakan-rakannya menubuhkan persatuan seperti Seberkas, PMKK, PUK dan KMK dalam memerangi penjajah ini. Pak Ya juga terlibat dalam penubuhan bersama rakan-rakannya seperti Haji Hussein Cik Dul serta ulama lain dalam penubuhan PUK pada 19 Januari 1946. Demi merealisasikan tujuan tanah air untuk merdeka, penubuhan PAS oleh Pak Ya dan rakan-rakannya telah berjaya memasuki kancah politik dan bersama membawa dakwah di dalamnya. Selepas PUK, ahli jawatan kuasa PUK telah menghadiri kongres di Butterworth, dan kongres tersebut telah melahirkan persetujuan oleh ulama-ulama untuk menubuhkan Parti Islam Malaysia Semalaya, di mana parti ini boleh memasuki kancah politik di samping dapat menentang penjajah. PAS telah berjaya membuka cawangannya di serata negara, termasuk juga di luar negara seperti di Mekah ada juga cawangan PAS. Haji Yahya telah menjawat jawatan ahli jawatan kuasa bagi kawasan Padang Lumat serta diberi kepercayaan memegang jawatan dalam parti, iaitu jawatan kuasa penaja penubuhan PAS di Butterworth, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri dan naik yang di-Pertua Dewan Ulama PAS Pusat. Bermula dari ini, setelah penubuhan PAS, desakan PAS untuk meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara ini berjaya berkat kesungguhan daripada ulama-ulama seperti inilah. Disebabkan jasa Pak Ya besar, beliau diberi gelaran sebagai tokoh pengasas PAS Kedah pada tahun 2001. Kesimpulannya, penglibatan Pak Ya dalam bidang politik memberi pengaruh besar terhadap perubahan tampuk pemerintahan negara. Keazaman dan kemahuannya bersama rakan-rakannya dalam membebaskan penjajahan di tanah Melayu telah membuktikan bahawa kesungguhan mereka yang cintakan keamanan dan kesucian agama Islam. Ini dilihat di mana peletakan Islam di negara sebagai agama rasmi negara
telah memberi satu kejayaan bagi mereka untuk mendaulatkan Islam lagi seperti dahulu di tanah Melayu ini. Sekian, terima kasih.